إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اصلح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. Artinya, wahai, bahawasanya ini agama teguh, maka berjalan oleh kamu padanya dan bersungguh-sungguh dengan lemah lembut, dan jangan engkau marahkan dan murkakan atas diri engkau dengan mempenat-penat akan dia kerana beribadat akan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya seseorang yang putus tiang dan putus kekuatan belakangnya dan tunggangannya itu tiada memutuskan ia akan bumi dengan perjalanannya, dan tiada sampai ia kepada yang dituntutnya, dan tiada mengekal ia akan tunggangannya, bahkan membinasanya ia akan dia. Jadi apa kata Nabi SAW? Agama ni Nabi kata teguh. Jadi bersungguh-sungguhlah dengan agama dengan sifat lemah lembut, iaitu dengan hati yang lutfu, mempunyai sifat kelembutan, yang menerima agama dengan baik dan beramal dengan agama itu dalam keadaan yang berlemah lembut, iaitu jangan dalam keadaan yang ajam, iaitu bersegera. Jadi Islam ini dia indah. Jika kita beramal dengan Islam sepenuhnya, maka nampak keindahan Islam itu dalam diri kita. Dan kita rasa kita beramal dengan Islam itu, kita nampak keindahan Islam itu di sekeliling kita. Dan apa katanya musannif, dan jangan engkau marahkan dan murkakan atas diri engkau. Maknanya jangan kita berputus asa dalam keadaan kita mempenat-penatkan akan dia kerana beribadah akan Allah Ta'ala. Jangan kita putus asa. Berpenat-penat ni tadi di dalam melakukan ibadat, jangan kita rasa berputus asa. Jadi
Sebab orang yang diperolehi akan sesuatu perkara yang baik itu, dia kena ada ijtihad, kesungguhan. Bahawanya seseorang yang putus riang dan putus kekuatan belakang, ya, dan tunggangannya, bila dia berputus asa dan kekuatan belakang manusia, kalau tulang belakang dia habis, dia lumpuh, dia tak boleh jalan. Jadi apabila kita ni tadi tak ada kekuatan belakang, kekuatan belakang kita ni hilang, ya, dan tunggangan kita ni tadi, ya, putus kekuatan. Apa tunggangannya? Iaitu ibadat. Sebab apa musannif cakap macam ni? Kita kaitkan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Syurga ni jalan dia berliku-liku, Nabi itu. Dan neraka tu jalan dia indah. Jadi nak masuk ke syurga Allah, nak dapat menjadi ahli syurga Allah, kena penat. Sebab itu bila kita mengaji, kita rasa penat, ya, kita rasa lama, kita rasa sakit. Sebab ini jalan jannah Allah. Kenapa yang Nabi sebut, siapa yang berjalan kepada jalan ilmu, nescaya dibukakan kepadanya jalan akan jalan syurga. Iaitu akhirat ni, sejam kita dengan akhirat, kita rasa macam kita dah duduk 1000 jam. Lamanya, lama. Tapi dunia kita rasa sekejap. Kalau sejam ni rasa macam sekejap. Kita buat hal dunia sekejap, kita main sekejap. Ya, sebab apa? Sebab jalan syurga ni dia payah. Bahkan kata dia, tiada tunggangannya itu, tiada memutus ia akan bumi dengan perjalanannya, ya, dan tiada sampai ia kepada yang dituntutnya. Jadi apabila, ya, dia ni tadi putus akan kekuatan belakang, tunggangan dia pun putus, tak dapat apa yang dituntutnya, dan tiada mengekal ia akan tunggangannya, bahkan membinasa ia akan ia. Bersabda Nabi SAW, nafsuka matayituka farfuq biha. Apa kata Nabi SAW? Diri engkau itu tunggangan kau, maka lemah lembut olehmu dengan dia. Jadi apabila kita melakukan suatu perkara, ya, dalam keadaan kita ini awsatuha, pertengahan, ya, supaya kita ni tadi tidak merasa bosan, ya, tak rasa bosan, ya. Macam makan, sekali makan terus makan banyak, ya, betul, bosan, ya. Jadi sebab itu amalan ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Walaupun amalan yang kita buat ini sedikit, tetapi amalan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu. Kerana bahawasanya seseorang itu terbang ia dengan cita-citanya, seperti burung terbang ia dengan 2 sayapnya.
Jadi manusia ni dia ada azam. Ya. Jadi kita ni tadi kena ada azam, cita-cita. Aku nak jadi ni. Aku nak jadi ni, azam. Maka sebagian ulama menyatakan azam itulah doa. Azam tu doa. Bila ada azam, ada harapan, dipanggil rojaun. Rojaun ini harapan. Ya, langsung kita berharap untuk menjadi orang yang berilmu. Maka doa ni bila kabul dia, bila dapat dia, tak tahu. Sebab yang mengkabulkan doa itu adalah Allah. Kerja kita minta, kerja kita mohon. Kabul tak kabul itu kerja Allah. Maka jangan mempertikaikan urusan Allah. Jangan kita mempertikaikan urusan Allah. Hamba Allah ni senang. Jadi hamba Allah ni senang. Apa dia senang? Dia buat dia. Jadi hamba Allah ni buat dia. Ibadat buat sampai masa pagi sunat duha, buat sunat duha sampai 2/3 malam, tahajud, waktu zikir. Ini kerja hamba Allah. Dan seorang hamba Allah, dia tak pernah memikirkan apa yang dia dapat, tetapi apa yang patut diberikan kepada Allah. Sebab Allah bagi kita ni banyak sangat dah. Ya, sebab itu kata Allah sebut dalam Al-Quran, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Kalau nak dikira akan nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita, tak mampu kira. Semua nikmat. Berkata Abu Talib, atas kadar azam kedatangan oleh maksudnya, dan kedatangan oleh kemuliaan atas kadar yang mulia, dan besarlah pada pandangan orang yang kecil oleh yang kecil, dan kecillah pada pandangan orang yang besar oleh yang besar. Sekadar mana azam kita, banyak mana cita-cita kita, azam kita, kekuatan kita nak benda, sebanyak itulah kita akan dapat maksudnya. Kalau kamu azam kamu kecil, sikitlah kamu. Apa azam kamu? Kamu belajar di mana azam kamu? Kalau azam kamu nak hafal banyak, kamu nak jadi orang saleh, maka di situ kadar yang kamu akan dapat. Maka kedatangan oleh kemuliaan atas kadar yang mulia ni. Sebanyak mana kamu memuliakan, sebanyak itu kamu dimuliakan. Lepas tu Guru Abi dulu dia mengajar simple. Guru Abi dulu dia mengajar simple. Dia kata kalau kamu nakkan kemuliaan, kamu kena memuliakan. Kalau kamu nak penghormatan, kamu kena menghormati. Kalau kamu nakkan kasih sayang, kamu kena mengasihi. Kalau kamu nakkan pemberian, kamu kena belajar memberi. Mudah kan? Dulu Guru Abi dia mengajar teruk-teruk tak dia. Kalau kamu nak orang bagi kamu kena belajar memberi. Kamu akan menerima pemberian. Kalau kamu nak penghormatan, kamu kena belajar menghormati orang lain. Kalau kamu nakkan kasih sayang, kamu kena mengasihi orang lain. Sebab apa yang kamu keluarkan, itu yang kamu dah dapat.
Apa yang kamu keluarkan? Kamu benci orang, takkan orang nak sayang kamu. Kamu kedekut dengan orang, takkan orang nak pemurah dengan kamu. Kamu tak hormat orang, macam mana orang nak menghormati kamu? Sebab itu, apa yang kamu keluarkan, itu yang kamu akan dapat kembali. Ini hebatnya bila kita beramal dengan Islam itu. Kita maki orang, orang akan maki kita balik. Kita zalim orang, orang akan zalim kita balik. Kita berbuat baik dengan orang, dan sekalian manusia akan berbuat baik dengan kita. Sebab Allah itu Maha Adil. Sebab itu kata ulama sufi, orang yang paling hebat ketika orang berbuat zalim atasnya, dia berbuat baik kepadanya. Hebat. Orang buat zalim dengan dia buat baik dengan orang. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah, yang membalas kezaliman itu, kalau manusia balas tak kat mana. Tapi kalau Allah balas ada kalau aku balas sikit dia, tapi jika Allah yang balas, maka tidak ada had batas pembalasan daripada Allah. Betul, orang buat zalim dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kita orang hebat. Tapi nak jadi orang hebat senang tak? Susah. Kena mujahadah. Nak jadi orang yang baik susah. Tapi nak jadi jahat sekejap dia jadi jahat. Jadi jahat sekejap. Tapi nak jadi baik, proses jadi baik puluhan tahun. Kena tarbiyah, kena ini, kena itu dan sebagainya. Susah. Betul, bila dapat kebaikan jangan lepaskan kebaikan. Sebab benda baik yang kita telah dapat ini susah. Susah nak dapat. Jika kamu senang-senang melepaskan kebaikan, kita adalah di antara orang yang rugi. Maksudnya, kedatangan oleh maksud-maksud dan mendapat akan dia itu atas kadar ahlul azmi. Banyak mana yang kita dapat maksud ilmu, kadar ilmu yang kita dapat, sekadar mana, sebanyak mana azam kita dan martabatnya padanya. Maka siapa-siapa yang adalah azamnya pada martabat yang tinggi, adalah maksudnya terlebih sempurna dan baik. Lagi tinggi azamnya, lagi banyak anugerah Allah kepadanya. Lepas itu kena azam. Nak jadi, Abi kata, Abi selalu sebut, nak jadi ahlul ilmi senang, tetapi nak menjadi sampai kepada maksud ahlul ilmi susah. Nak jadi orang alim senang, belajar, pergi belajar. Tapi nak duduk tempat orang alim pada sisi Allah susah. Kamu pandai dia cakap, hukum sana tahu, tahu dalilnya, kitabnya, sebut kitab ini, orang kata kamu alim. Tapi alim tak kita pada Allah, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ini ulama pada sisi Allah ini, ulama pada sisi Allah ini, sampai tak maksudnya? Kalau sampai maksud ahli ilmi ini, selesai. Tapi kalau sekadar ada ilmu tetapi tidak sampai maksudnya, tak selesai. Dan kedatangan oleh kemuliaan dan mendapat akan dia itu atas kadar ahlinya dan martabatnya. Sebanyak mana Allah muliakan kita, sebanyak mana ijtihad kita, kesungguhan kita pada pada mendapatkan akan kemuliaan ilmu.
Kat mana kesungguhan kamu, kesungguhan kita untuk duduk pada tempat karomah ilmu itu? Karomah ilmu itu sendiri. Dan siapa-siapa yang adalah kemuliaan pada kesudahan yang tinggi adalah keluar kemuliaan daripadanya pada kesudahan yang jauh. Allah. Kalau dia dapat kemuliaan yang tinggi, maknanya dia dah sampai ujung. Kata kesudahan yang jauh, dia dah sampai ujung. Kita habis selalu pesan, nak dapat ilmu senang, tetapi nak menjadi ahli ilmu pada sisi Allah susah. Dan jadi besarlah oleh yang kecil-kecil daripada kemuliaan pada pandangan mereka, yang jahat cita-cita dan rendahnya, dan jadi kecillah pada pandangan mereka yang baik cita-cita dan tinggi-tinggi oleh yang besar daripada kemuliaan yang keluar daripadanya, kerana cita-cita itu tinggi. Maka dengan telik kepada cita-cita yang tinggi itu, jadi kecil oleh perkara yang besar. Nampak? Benda besar, tapi sebab hemah yang tinggi pada pandangan dia, jadi kecil, jadi mudah. Nak dapat ilmu susah tak? Susah. Tapi dengan azam yang tinggi, benda yang susah itu jadi senang. Ini yang kecil pada pandangan, besar jadi kecil. Tapi kalau kita tak ada azam, benda kecil jadi besar. Benda yang senang jadi susah. Orang malas, benda senang jadi susah. Orang tak ada azam, tak ada cita-cita. Ialah semayang sunat 2 rakaat. Senang ke susah? Senang 2 rakaat. Tapi kalau tak ada azam, yang kecil itu jadi besar. Lemah iman, tak mampu. Padahal 2 rakaat. Tahu tak? 2 rakaat. Azam yang tinggi. Jadi kalau kita melihat kepada azam yang tinggi, benda yang besar jadi kecil. Sebab apa? Banyak sudut nak kena tengok. Pertama, orang sedemikian bukan sekadar dengan azamnya sahaja, tetapi dia melihat kepada pertolongan Allah. Bila dia ada azam, ketika itu dia ada doa, ya Allah. Ketika itu dia ada doa. Bila dia ada doa, adanya pertolongan. Maka bila dengan pertolongan Allah pada ketika itu, yang besar jadi kecil. Yang besar jadi kecil, yang susah jadi senang. Tapi jika Allah tak tolong, tak ada. Betul, orang yang azam dia tinggi, ketika itu harapan dia tinggi. Harapan dia tinggi. Habis selalu cakap dengan kamu, jangan melupakan Allah dalam semua perkara. Kalau kamu rasa kamu susah nak belajar, minta dengan Allah. Mohon dengan Allah. Tak ada jalan lain, kerana tidak ada siapa pun yang boleh membantu dan menolong melainkan Allah. Kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi ulama yang dimuliakan oleh Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan ilmu. Jadi dengan ilmu yang ada
dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita makin kenal Allah, kamu makin dekat dengan Allah. Bila kamu dekat dengan Allah, pada ketika itu Allah jaga kamu. Bukannya kamu dapat ilmu, ketika itu kamu makin sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu terlupa bahawa siapa yang berikan kamu ilmu. Itu yang kita mula sombong. Kita sombong dengan benda yang Allah bagi. Allah bagi kita ilmu, lalu kita sombong dengan benda yang Allah bagi. Abi bagi contoh. Kita orang bagi barang tu kita sombong dengan orang. Muka tak malu kan? Tak malu kan? Muka tak malu lah. Kita sombong dengan benda yang bukan kita punya. Sebab itu apabila kita ada ilmu yang pada sisi Allah, pada ketika itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kita. Allah jaga kita. Itu yang kita nak. Bila Allah jaga kita, Allahul musta'an, Allah tolong kita dalam semua perkara. Dan bermula kepala pada mendapatkan perkara itu bersungguh-sungguh dan cita-cita. Maka siapa-siapa yang adalah cita-citanya menghafazkan sekalian kitab Muhammad bin Hasan, dan iaitu Imam Rabbani daripada a'immah mazhab Hanafi, adalah ia dimasyhurkan dengan banyak kitabnya, dan menyertai ia demikian itu akan bersungguh-sungguh dan berkekalan. Apa kepala dia? Apa ibunya? Iaitu ijtihad dan istiqamah. Kerana bersungguh-sungguh, istiqamah. Kenapa nak ada sungguh-sungguh dan istiqamah? Sebab jalan ilmu, jalan akhirat susah. Jalan ilmu, jalan akhirat susah. Semua perkara yang berbentuk akhirat kena ijtihad, kena istiqamah. Maka nyatalah bahawasanya menghafaz ia akan terlebih banyak atau setengahnya. Maka adapun apabila adalah baginya cita-cita yang tinggi, dan tiada ada baginya bersungguh-sungguh, atau ada baginya bersungguh-sungguh dan tiada ada baginya cita-cita yang tinggi, nescaya tiada dapat baginya melainkan ilmu yang sedikit. Bila dia tidak ijtihad, atau dia tak ada azam, dia ada kesungguhan tapi dia tak tahu apa dia buat. Dia ada azam tapi dia tak bersungguh-sungguh. Saya nak dimuliakan oleh Allah, tapi dia tak sungguh-sungguh beramal. Macam mana? Kalau kita nak dapatkan kemuliaan, kita kena bersungguh-sungguh untuk menuntut kemuliaan. Nak dapat ilmu, kena bersungguh-sungguh dalam jalan ilmu, dan belajar. Musannif dia sebut kat sini, orang yang belajar dia tak boleh tinggal beramal. Sebab itu salah satu syarat orang yang belajar ni tadi, dia kena bangun malam. Dia tak boleh nak belajar saja, belajar dan beramal. Sebab itu Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari dia sebut apa? Ilmu dan ibadat itu jauharan. Jauharan ni dua permata. Jangan beramal tinggal ilmu, jangan berilmu tinggal amal. Dua-dua nak buat. Ilmu, belajar, beramal. Dan menyebut oleh Syekh Imamul Ajan Al-Ustaz Ridaddin Nisaburi pada kitab Makarimul Akhlaq,
bahawasanya Zulkarnain tatkala berkehendak bahawa musafir ia supaya memerintahkan atas masyrik dan maghrib, berjumuk kira dan mesyuarat ia akan hukama, dan berkata ia, betapa aku musafir bagi ini kadar daripada kerjaan dunia, kerana bahawasanya dunia itu sedikit lagi binasa, dan bahawasanya kerjaan dunia itu lekeh, maka bukanlah ia daripada tinggi hemah cita-cita. Berkata hukama, musafir olehmu supaya dapat engkau kerjaan dunia dan akhirat dengan berperang, kerana meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Zulkarnain ini, safar elok, maka dengan hemah yang tinggi itu dapat baginya kerjaan dunia sebelah matahari naik dan sebelah terjatuh. Maka diketahui daripada ini bahawa tak dapat tidak, maka mendapatkan perkara itu dari bersungguh-sungguh dan hemah, yakni cita yang tinggi. Seseorang yang nak dapat sesuatu perkara, syarat dia kena ada hemah dan ijtihad. Sama je dengan yang di atas kalam dia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul ma'ali al-umur wa yukarrihu safsafuha, kata. Betul, safsafaha. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan yang tinggi-tinggi dari pekerjaan agama, dan benci ia akan yang lekeh-lekeh dan hodoh-hodoh. Allah kasih kepada orang yang memperelokkan akan pekerjaan agama. Orang yang meninggikan agama ni Allah sayang. Lepas tu walau benda tu kebaikan yang sedikit, tapi kita tinggikan. Kebaikan tu kecil, tapi kita tinggikan kebaikan. Sama seperti mana kita telah meninggikan agama. Itu yang Nabi selalu cakap, bila kita ni tadi bersungguh-sungguh dalam meletakkan diri kita sebagai insan saleh. Kita belum jadi orang baik, belum jadi orang baik. Abi pun bukan baik, Abi jahat. Abi ni bukan baik, Abi jahat. Tapi Abi nak jadi orang baik. Abi bukan baik, kamu lagi baik. Tapi Abi nak jadi orang baik. Azam nak mati jadi orang baik, nak hidup jadi orang baik, berusaha buat baik, apa jalan sekalipun, supaya kita diterima menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Orang kata kita tak baik, tak apa, tapi kita berusaha untuk jadi orang baik. Sebab zaman ini zaman bila kebaikan itu mula dikatakan kejahatan. Bila kita beramal dengan agama, orang nampak jahat. Orang yang berbuat jahat dikatakan baik. Zaman ni zaman yang Nabi sebut macam tu. Orang dah mula keliru. Baik dikata jahat, jahat dikata baik. Itu Abi harap sangat semua anak-anak Abi berusahalah jadi insan yang baik, dan tak rugi jadi baik pada sisi Allah. Sebab bila kita berusaha jadi insan yang baik, hidup kita akan baik. Allah jaga kita. Percayalah. Yakinlah dengan Allah. Allah takkan sia-siakan akan hamba-Nya yang berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Tengok sejarah. Matinya baik, hidupnya baik, bila dia sering berbuat baik, hatinya sentiasa baik. Dunia ni tak tahulah, mungkin pada Abi tu sama apa keseronokan pada Abi lah, tak ada apa pun,
Tak ada lah. Apa benda yang seronok agak imam, apa yang seronok, apa agak-agak tak ada apa kan agak apa yang seronok, nampak? Tak ada. Dah tak ada apa lah pada Abi, tak ada apa pun. Tak? Apa? Pakai baju baru. Alah, sekejap je. Hari raya pakai baju baru. Seronoknya sehari ke sampai bila-bila. Kata besok bila di akhirat orang semua telanjang, Allah bagi kita pakaian. Allah. Ketika Allah seronok. Ketika kita mula dekat dengan Allah, kami hidup dalam keadaan saadah, kami hidup dalam keadaan kamu rasa seronok. Inilah anugerah. Dia kata syair, jangan engkau bersegera dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dia. Jangan kelang kabut. Ibadat jangan kelang kabut, semayang jangan kelang kabut, zikir jangan kelang kabut, semua jangan kelang kabut. Semayang jangan kelang kabut sampai kamu rasa semayang macam mana. Tu dalam Islam, dalam fiqh salat disuruh ada tamak-ninah. Rukuk dengan tamak-ninah, sujud dengan tamak-ninah, supaya tak kelang kabut. Maka tiada membetul akan tongkat oleh kamu seumpama yang berkekalan. Maksudnya jangan engkau bersegera pada pekerjaan engkau yang engkau tuntut menghasilkan akan dia itu. Jangan nak cepat. Belajar nak cepat. Kenapa saya tak alim? Janganlah tanya Abi, kena tanya Allah. Ya Allah, kenapa aku tak alim? Kena tanya Allah. Allah tahulah Allah nak bagi kita macam mana. Ke alim ni kerjanya seorang guru. Kenapa Allah tak bagi kita? Adalah sebab. Adalah sebab. Allah tahulah. Allah tahulah kenapa Allah tak bagi kita. Kawan kita Allah bagi, kenapa Allah bagi dia? Semua telah ada dalam ilmu Allah, semua telah ada dalam kehendak Allah. Jadi orang mengaji ni, kalau dia buang tauhid, habis dia jadi putus asa. Belajar hak hamba, alim hak Allah, berdoa hak hamba, makbul hak Allah, minta ampun hak hamba, yang memberi ampun hak Allah. Kena pegang tauhid dia tu. Kena pegang tauhid dia. Bukan semua orang yang meminta ampun diampunkan oleh Allah.
Kita tak istighfar rasa bersih lah. Wah, aku dah bersih. Oh, jadi orang hebat. Mana boleh bersih? Nabi Adam satu dosa minta ampun puluhan tahun. Kita dosa puluhan tahun minta ampun sekali. Lepas tu rasa bersih. Aku ni ahli syurga. Nabi Adam buat dosa sekali minta ampunnya puluhan tahun. Kita buat dosa puluhan tahun minta ampun terus rasa ahli syurga. Hebat tak kita? Hebatlah kita. Nabi Adam sekali buat salah, makan bakhaldi, menangis puluhan tahun. Menangis puluhan tahun. Kita puluhan tahun buat dosa, minta ampun sekali, itu pun tak menangis. Dosa kita banyak, tinggal semayang tak menangis lagi, mengumpat tak menangis lagi. Itu kan dosa besar semua. Takabur tak menangis, tak minta ampun sebab sombong, tak minta ampun sebab hasad, tak minta ampun sebab buka aurat, tak minta ampun sebab amalkan riba dulu, tak minta ampun sebab ambil barang orang tanpa izin. Banyak dosa ni. Tak menangis pun, tak menyesal pun, langsung kita kata kita ahli syurga. Hebat kita orang hebat lah. Kita sendiri rasa aku dah bagus, aku orang hebat, kan? Itu bila kita belajar, hati kita makin takut dengan Allah. Belajar. Jika belajar, hati kita makin takut. Kamu kena tengok, makin kamu belajar, kamu makin tak rasa. Hati kamu rasa mula takut dengan Allah. Mula rasa bersyukur dengan Allah. Apa yang kamu dapat, kamu rasa tak syukur. Apa yang kamu dapat, kamu rasa tak syukur. Contohnya, ibu dan ayah kamu bagi kamu sikit duit, kamu syukur tak? Atau kamu merungut? Kamu ada tak hati syukur itu? Kamu ada tak hati takwa itu? Kamu ada tak hati malu itu? Kalau kamu ada, itu selamat. Selamat. Kalau ada, selamat. Baik, Abi berhenti setakat ni. Kita sambung tempat yang Abi baca tadi. Maksud ni. Hari Jumaat kita baca. Hari ni hari apa? Rabu, malam Khamis dia. Malam esok kamu ada majlis. InsyaAllah doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkati kita semua, insya-Allah. Kalau jika mana tidak ada pertolongan Allah dan rahmat Allah, kita tak boleh hidup macam ni. Habis selalu sebut dengan kamu, selalu habis sebut tentang pertolongan Allah. Kamu fikir sendiri. Itu Abi kata, ada mata kamu melihat dan ada akal kamu berfikir tentang kebesaran Allah. Inilah dikatakan ahlul ilmi. Apa dia? Kita duduk tak ada kerja apa-apa, tapi tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Abi selalu cakap, jangan merungut tentang apa yang berlaku. Sebab Nabi sebutnya itu. Nabi kata apa? Orang mukmin ni orang hebat.
Bila dia dapat nikmat, dia syukur. Dan bila dia dapat bala, dia redha dan sabar. Jangan merungut. Jangan sekali-kali merungut. Betul Abi minta kamu semua jangan merungut. Jadi orang redha, jadi orang sabar. Sebab bahagian untuk orang sabar dan orang redha ini besar. Dan bahagian untuk orang syukur ini juga besar. Itu guru Abi dulu cakap apa? Kalau ulat dalam batu pun boleh makan, takkan orang atas batu tak boleh makan? Kena yakinlah dengan Allah. Tapi syarat satu, jangan merungut. Pegang janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa Allah jadikan begini? Ada sebab dia, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi ada hikmah, ada kebaikan, ada keelokan. Sebab benda yang Allah cipta tidak ada sesuatu pun yang tidak elok. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tuhan kami, perkara yang telah Engkau cipta tak ada satu pun yang tak elok, semua elok. Itu Abi makin dalam keadaan sekarang ni, Abi makin belajar diri Abi boleh tak terus bergantung dengan Allah? Boleh tak terus? Ada masa seseorang ini jalannya ada jalan usaha, ada masa jalan usaha dia dah tak ada. Ketika kita pun nak buat, tawakal kepada Allah. Itu Syekh Habib dulu dia bagi perumpamaan senang. Masa kau sihat, dia kata, masa kau sihat, kau ada jalan usaha, dia kata, kau usahalah. Sebab Allah bagi kau akal. Tapi masa itu kau makan tak? Masa sihat, makan tak? Makan. Pakai baju tak? Pakai. Satu hari kau sakit terlentang. Kita sakit terlentang. Boleh usaha tak masa sakit tu? Boleh usaha tak? Tak boleh, dah tak ada jalan usaha, dah sakit terlentang. Tapi makan tak? Makan juga. Telanjang tak? Tak telanjang pun. Ketentuan Allah atas kita begini, gunakan waktu itu. Sampai masanya begini, tetap Tuhan kita yang sama, iaitu Allah. Perkara yang telah dijanjikan tetap sama, tak ada kurang, tak ada lebih. Yakin dengan Allah. Tetapi selalu sebut dengan kamu, yakin dengan Allah. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, pimpinlah kami semua ya Allah ke jalan agamamu ya Arhamar Rahim. Jadikan kami semua orang saleh pada sisi Engkau ya Allah. Muliakan kami dengan kemuliaan ilmu pada sisi Engkau ya Allah. Jadikan kami hamba yang sentiasa bergantung harap kepada Engkau ya Allah.
Ya Allah, jadikan kami sentiasa yakin dengan Kau ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau keluh kesahkan hati kami atas perkara yang telah Engkau jamin atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Peliharalah iman kami dan akidah kami ya Allah. Peliharalah akan akidah kami dan iman kami ya Allah. Saat hidup kami dan saat sakaratul maut kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan hidup kami semua ya Arhamar Rahimin. Barakahkan keluarga kami ya Allah. Barakahkan kedua-dua madrasah kami ya Allah. Barakahkan ilmu dan amalan yang telah Engkau kurniakan atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengadu hal kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Maafkan salah-salah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ingatkanlah kami atas segala kelalaian kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.